Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bab 5.0 Kimia Konsumer dan Industri. Kita akan lihat bahagian kedua bahan pencuci subtopik 5.2. Okey, dalam pembelajaran yang lepas kita dah lihat bahan pencuci ni ada terbahagi kepada dua, iaitu sabun dan lagi satu adalah deterjen. So, kedua-dua ni adalah bahan pencuci. Dan kalau kita ingat balik dalam sabun, dia punya struktur dia tidak ada sulfur. Kalau dalam deterjen, dia ada sulfur. Okey, kita akan pergi pada part 2 hari ini. Okey, untuk part 2 ni ada dua kriteria kejayaan objektif pada hari ini. Yang pertama adalah pelajar dapat membandingkan, membuat perbandingan keberkesanan tindakan pencucian sabun dan deterjen dalam air lembut, air liat dan air berasid. Okey, dalam 3 jenis air kita nak bandingkan keberkesanan tindakan pencucian antara sabun dan juga deterjen. Okey, dan kriteria kejayaan yang kedua adalah pelajar dapat menyatakan bahan tambah dalam deterjen dan fungsinya. Pelajar dapat kenal pasti. Okey, kita pergi pada kriteria yang pertama, iaitu perbandingan keberkesanan tindakan pencucian sabun dan deterjen dalam air lembut, air liat dan juga air berasid. Okey, di sini ada 3 jenis air. So, dalam kimia ni, untuk kategori air dalam bahan pencuci ni ada 3, okey, 3 jenis. Yang pertama sekali adalah air lembut, yang kedua adalah air liat, yang ketiga adalah air berasid. Apa tu air lembut, apa itu air liat, apa itu air berasid? Okey, kita akan tengok maksudnya lah. Mungkin ada yang terfikir apa tu air lembut pula air lembut, air liat macam mana kan? So, air lembut ni sebenarnya adalah air yang tidak mengandungi ion kalsium dan juga ion magnesium. So, air yang tidak mengandungi ion kalsium ataupun ion magnesium ini kita kelaskan sebagai air lembut. So, contoh air lembut ni macam air hujan. Okey, air hujan dia tak ada garam mineral kat dalam dia tu kan. So, kita panggil dia adalah air lembut. Untuk air liat, air liat ni adalah air yang mengandungi, maksudnya ada mengandungi ion kalsium dan juga ion magnesium. Ada 2 ion lah yang dalam air liat ni, iaitu ion kalsium dan juga ion magnesium. Okey, kemudian contoh untuk air liat ni seperti air perigi, air apa lagi air laut. Ini adalah contoh-contoh air liat lah. Dan yang ketiga adalah air yang berasid. So, air berasid, apa maksudnya? Air tersebut mengandungi ion hidrogen. Okey, kita kelaskan sebagai air berasid. Contohnya air apa? Okey, mungkin air hujan yang dah tercemar, dah berasid, kita panggil dia air berasid lah. Okey, kita lihat keberkesanan antara bahan pencuci sabun dan juga deterjen dalam air lembut. Macam tadi kita dah lihat maksud untuk air lembut ni adalah air yang tidak mengandungi, air yang tidak ada ion kalsium dan ion magnesium. Okey, dia sama ada ion kalsium ataupun ion magnesium. Kita panggil dia air lembut. So, untuk sabun, okey, sabun berkesan mencuci dalam air lembut. Kalau air itu tidak ada ion kalsium atau ion magnesium, sabun sangat berkesan mencuci dalam air lembut. Kenapa? Kerana anion sabun bertindak balas dengan air lembut menghasilkan garam terlarut. Okey, garam terlarut maksudnya dia tidak ada garam yang dalam bentuk pepejal lah. Jadi kita panggil dia sebagai keberkesanannya tinggi dalam mencuci dalam air lembut. Okey, untuk deterjen juga berkesan mencuci dalam air lembut. Okey, jadi maksudnya kat sini sabun dan juga deterjen kedua-duanya berkesan mencuci dalam air lembut. Maksudnya air yang tidak ada ion kalsium ataupun ion magnesium, kedua-duanya sabun dan deterjen berkesan. Okey. Kenapa untuk deterjen dia berkesan mencuci dalam air lembut? Kerana anion deterjen bertindak balas dengan air lembut menghasilkan garam larut. Okey, kalau hasilkan garam larut,
So, tindakan pencucian berkesan. Okay, tindakan pencucian berkesan sekiranya anion, sabun ataupun deterjen menghasilkan garam larut. Menghasilkan garam larut. Okey, kita lihat perbandingan keberkesanan pencucian antara sabun dan deterjen dalam air liat pula. So, ingat baliklah yang tadi maksud air liat ni adalah air yang mengandungi ion kalsium dan juga ion magnesium. Sebenarnya dia salah satu. Tak semestinya dalam air liat ni kena ada kalsium, kena ada magnesium. Dia salah satulah. So, kalau ada kalsium atau ada magnesium, kita panggil dia sebagai air liat. Okey, kita lihat untuk sabun. Bila kita cuci menggunakan sabun di dalam air liat, sabun tidak berkesan mencuci dalam air liat. Maksudnya bila katalah ambil sabun, bawa pergi dekat basuh baju dekat air perigi. Okay, contoh air liat ni macam air perigi kan. Okay, air perigi, air sungai, air laut. Okay, pergi basuh dekat air perigi tapi guna sabun. Okay, bila kita basuh, kita lihat kenapa baju ni tak begitu bersih. Okay, rupanya baru tahu yang sabun tidak berkesan mencuci di dalam air liat. Kenapa? Kenapa? Ini alasannya. Okay, kerana anion sabun akan bertindak balas dengan ion kalsium ataupun ion magnesium di dalam air liat menghasilkan mendakan garam tak larut. Okay, ni baju. Lepas tu awak pergi cuci baju ni. Baju ni ada kena kotoran kat sini. So, bila kita pergi cuci guna air liat, guna sabun. Guna sabun, ni sabun. Lepas tu dia dapati yang kotoran tu masih ada lagi kat situ. Kenapa? Bila kita cuci, kita akan nampak ada macam serbuk-serbuk putih macam tu kan. Itu adalah garam tak larut. Okay, itulah. Katakan garam tak larut. Garam tak larut ni yang menyebabkan keberkesanan sabun tu kurang. Garam tak larut ni kita panggil sebagai kekat. Kekat. So, dalam tajuk sabun ni dia ada kekat ni lah yang menyebabkan keberkesanan sabun kurang. So, apakah kekat? Ini maksud kekat. Garam tak larut. Itu adalah kekat. Okey, kita lihat pula apabila kita gunakan deterjen. Okey, bila gunakan deterjen, kita cuci dalam air liat, didapati berkesan. Okey. Deterjen berkesan mencuci dalam air liat. Walaupun ada ion kalsium dan juga ion magnesium, tapi deterjen ni tak ada efek apa-apa lah. Dia tidak menghasilkan kekat. So, deterjen tidak menghasilkan kekat. Tidak menghasilkan garam tak larut. Kenapa? Okey, kerana anion deterjen bertindak balas dengan ion kalsium ataupun ion magnesium dalam air liat menghasilkan garam larut. So, deterjen tetap menghasilkan garam larut. Dia tidak menghasilkan kekat. Jadi, deterjen lebih efektif ataupun berkesan apabila mencuci di dalam air liat. Okey, tadi kita dah lihat yang garam tak larut tu kekat kan. Okey, ni persamaan dia lah. Persamaan ni kamu tahu je lah kat sini. Contoh kita ada ion stearat. Ion stearat ni adalah daripada ion sabun. Sebenarnya ni adalah ion sabun, anion sabun. Okey, bila ada ion kalsium dalam air liat. So, air liat ada ion kalsium kan. So, ion kalsium ni dia akan bertindak balas dengan ion stearat. So, kalsium stearat. Kalsium stearat ni adalah garam tak larut. So, garam tak larut kekat. So, garam tak larut tu dia akan membentuk pepejal-pepejal lah nanti. So, nanti buih pun kurang, buih sabun pun berkurangan. Itu yang menyebabkan dia kurang berkesan dalam air liat. Okey, selain daripada kalsium, ion magnesium juga merupakan salah satu ion yang ada dalam air liat. So, magnesium stearat juga adalah kekat. Kekat-kekat ni adalah garam tak larut ni. So, pembentukan kekat menyebabkan keberkesanan sabun kurang. Okay, untuk deterjen, kalau kita lihat kat sini, ini adalah anion deterjen.
Anion deterjen, macam awak tahu, deterjen dia ada sulfur. So, bila bertindak balas dengan kalsium, ion kalsium, dia membentuk garam kalsium. Garam kalsium dekat sini, dia adalah garam larut. So, tidak membentuk pepejal lah. Pepejal garam tak terbentuk kat sini. Samalah dengan garam ion magnesium, dia akan membentuk garam magnesium yang larut. So, ini untuk deterjen. Deterjen tidak membentuk kekat. Jadi, deterjen, kalau kita nak buat perbandingan antara sabun dengan deterjen, deterjen lebih berkesan dalam tindakan pencucian berbanding sabun. Okey, kalau kita tengok tadilah, okey, sabun, deterjen. Dalam air liat, dalam air lembut, dua-dua boleh berkesan dalam tindakan pencucian. Tapi untuk sabun dalam air liat, ni air lembut, yang tadi air lembut, ni air liat. So, untuk air liat, sabun tak berkesan, deterjen berkesan. So, kat sini dah nampak ada 2 poin untuk deterjen. Deterjen dah menang. So, deterjen lebih berkesan dalam tindakan pencucian berbanding sabun. So, lepas ni kita tengok pula air yang berasid. Okay, mana yang lebih berkesan dalam tindakan pencucian. Okay, untuk air yang berasid pula, okay, macam tadi maksud untuk air yang berasid ni adalah air yang mengandungi ion hidrogen. Okay, sabun tidak berkesan mencuci dalam air berasid. Kenapa? Kerana anion sabun akan bertindak balas dengan ion hidrogen dan membentuk asid karboksilik. So, asid karboksilik yang terbentuklah kat sini. So, sabun tak berkesan dalam tindakan mencuci dalam air berasid. Tapi untuk deterjen, bila kita gunakan deterjen, deterjen masih lagi berkesan mencuci dalam air yang berasid. Anion deterjen bertindak balas dengan ion hidrogen dalam air berasid menghasilkan garam larut. Masih lagi menghasilkan garam larut. So, keberkesanannya lebih tinggi berbanding sabun. Okey, di sini merupakan kesimpulan perbandingan keberkesanan sabun dan deterjen. Yang pertama, dari segi aspek air, okey, air lembut, so sabun berkesan, deterjen berkesan. Okey, dalam air liat, kurang berkesan untuk sabun, deterjen lebih berkesan. Dan dalam air yang berasid, untuk sabun dia tidak berkesan langsung, tapi untuk deterjen dia berkesan. So, kat sini kelebihan dia pada deterjen lah. Kita lihat deterjen, tiga-tiga jenis air boleh keberkesanannya tinggi. Untuk sabun, hanya dalam air lembut sahaja dapat menunjukkan keberkesanan dalam tindakan mencuci. Okey, di sini kita nak kaji keberkesanan sabun dan deterjen. So, contoh eksperimen mengkaji keberkesanan tindakan pencucian sabun dan deterjen dalam air liat. Okey, kita ada satu pakaian yang terkena kotoran. Jadi kita letaklah, okey, prosedur yang pertama, masukkan air liat ke dalam bika. Contoh ambil air sungai. So, letakkan air liat dalam bika. Kemudian kita tambahkan sabun. Okey, tambah sabun. Selepas tambah sabun ke dalam bika, letakkan kain yang kotor tadi tu. Okay, secerbisan kain lah. Jangan letak baju besar dalam bika, mana muat kan. So, secepis kain yang kotor, ada kotoran kat sini. So, kita letak dalam bika dan kemudian kita kacau campuran tu gunakan rod kaca. Okay, kacau. So, kacau. Dan kita akan rekodkan pemerhatian. Kemudian langkah 1 hingga 5 kita gantikan sabun dengan deterjen. Ulanglah eksperimen ni, tapi jangan gunakan sabun lagi, tapi gunakan deterjen pula. So, pemerhatian, bila gunakan sabun dalam air liat, pakaian tidak bersih, kekat terbentuk dan air kurang kotor. Air kurang kotor ni maksudnya dia kurang bersih lah, baju ni kurang bersih. Bukan air tu tak bersih, baju ni yang kurang bersih. Okey, deterjen dalam air liat, pakaian menjadi bersih, tiada kekat terbentuk dan air bertukar menjadi kotor. Kenapa air kotor? Sebab pakaian tu dah bersih. Kotoran pada pakaian tu dah terkeluar ke dalam air yang mengandungi deterjen. Jadi kesimpulan di sini adalah deterjen membersihkan kotoran lebih berkesan daripada sabun. Okey, kita lihat contoh latihan. Ini adalah contoh soalan dalam buku modul. So, soalan 16 ini muka surat 218.
Soalan esei, terangkan mengapa deterjen lebih berkesan berbanding sabun dalam ejen pencuci air liat. Okey, mengapa dalam air liat deterjen lebih berkesan berbanding sabun? Okey, jawapan dia. Yang pertama, mesti kena cerita pasal air liat. Apakah air liat itu? Air liat mengandungi ion kalsium, ataupun ion magnesium dan ion magnesium. Jadi apa yang berlaku bila ada ion kalsium ni? Anion sabun akan bertindak balas dengan ion kalsium membentuk garam tak terlarutkan, iaitu kekat. Atau boleh juga letak perkataan kekat atau kekat. Okey, kekat tidak larut dalam air. Okey, yang seterusnya pembaziran sabun berlaku. Okey, yang kelima, deterjen bertindak balas dengan ion kalsium menghasilkan garam terlarutkan. Okey, ataupun tiada kekat terbentuk. Okey, terbentuk. So, kat sini kenapa kita cerita dululah air liat ni ada ion apa. Kemudian dalam tindakan pencucian sabun, anion sabun tu akan bertindak balas dengan ion kalsium membentuk kekat. Kekat ni adalah garam tak larut dalam air, menyebabkan pembaziran sabun, dan akhir sekali deterjen boleh bertindak balas dengan ion kalsium menghasilkan garam tak larut. Jadi tidak ada kekat terbentuk. Okey, soalan seterusnya kita lihat dua bahan pencuci X dan Y digunakan untuk mencuci pakaian menggunakan air sungai dan air laut. Okay, ada dua jenis air kat sini. Kadang-kadang satu air liat, satu air lembut. Nak tahu air liat ke air lembut, kita kena lihat pada pemerhatian jugalah. Dan kebiasaannya air laut ni adalah air liat. Okey, kebiasaannya air laut ni merupakan air liat. Jadi kita tengok dekat keputusan jadual, bahan pencuci X, bahan pencuci Y. So air sungai, X tidak membentuk kekat, Y pun sama, tidak membentuk kekat. So kita tahulah air sungai ni adalah air lembut. Okay, untuk air laut, didapati X ini membentuk kekat, manakala Y tidak membentuk kekat. So, kalau kita lihat kat sini, Y ini, kedua-dua jenis air, dia tidak membentuk kekat. Tetapi untuk X, hanya air sungai saja tidak membentuk kekat. Air laut ada kekat. Jadi, tentulah apakah jenis ejen pencuci X dan Y. So, X adalah sabun, Y adalah deterjen. Sebab kita nampak yang Y ini lebih berkesan tindakan pencuciannya berbanding X. Okay, apakah maksud kekat? Kekat adalah garam tak terlarutkan. Namakan dua ion dalam air laut yang menyebabkan pembentukan kekat. So, dia suruh bagi nama, kena bagi nama. Ion magnesium. Ion kalsium. Okay, kena letak nama macam tu. Nyatakan satu kelebihan bahan pencuci X berbanding dengan bahan pencuci Y. So, kelebihan X berbanding dengan Y, kalau kita tengok kat sini, misalnya saya cakap pasal tindakan pencucian dia je kan. Sebenarnya X ni, sabun ni, dia adalah kelebihan dia, dia tidak mencemarkan alam sekitar berbanding Y. Kerana sabun ini, dia boleh terbiodegradasi. Kalau Y, deterjen tidak terbiodegradasi. Okay. Jawapan dia X tidak menyebabkan pencemaran. Okay. Y boleh menyebabkan pencemaran kerana X boleh terbiodegradasi.
biodegradasi. Kalau Y tak boleh. Okey, Y tak boleh. Tidak terbiodegradasikan. Tidak boleh terurai. Okey, kriteria kejayaan kedua, objektif yang kedua adalah bahan tambah dalam deterjen dan fungsinya dapat dikenal plastik. Okey, sebenarnya dekat bahan tambah dalam deterjen, contohnya sabun basuh baju tu, dia bukannya hanyalah sabun deterjen semata-mata. Sebenarnya dia ada bahan tambah lain. Okey, bahan yang ditambah ke dalam deterjen tersebut supaya tindakan pencuciannya nampak lebih berkesan. So, apakah nama bahan-bahan tambah tu? Antaranya adalah enzim biologi. Okey, fungsi dia adalah untuk menanggalkan kotoran berprotein seperti darah, susu dan juga gula. Okey, yang kedua adalah ejen pemutih. Dalam deterjen tu ada juga diletakkan ejen pemutih untuk menukarkan kotoran kepada bahan tanpa warna. Jadi nampak baju putih tu, contoh baju sekolah tu kan, kita guna macam Dynamo ke apa ke, sebenarnya Dynamo tu macam ada bahan pemutih juga, ejen pemutih juga. Sebab dia boleh melunturkan warna kotoran tersebut. Yang ketiga adalah pemutih optik, menjadikan kain lebih putih dan lebih cerah. Yang keempat adalah pelembut air dan pembina, meningkatkan keberkesanan deterjen dengan melembutkan air. Yang seterusnya adalah ejen pengawal buih untuk mengawal pembuihan di dalam deterjen. Seterusnya adalah ejen anti enapan, menghalang kotoran yang dikeluarkan oleh deterjen daripada melekat semula. Melekat kat mana? Melekat semula kat baju lah. Okey, seterusnya adalah bahan pewangi, menambahkan kewangian deterjen dan fabrik. Akhir sekali adalah ejen pengering, memastikan sebut deterjen sentiasa kering dalam bekas. Okey, ini semua adalah contoh-contohnya lah untuk fungsi tersebut. Yang ni awak kena ingat sajalah nama-nama bahan tambah tersebut dan fungsinya. Okey, sampai sini saja untuk hari ini dan jangan lupa tugasan latihan anda pada muka surat 217 hingga 220. Ada apa-apa masalah boleh tanya saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.